Meskipun dihimpit arus kemodenan, Madrasah Irsyad Al-Ashraf Al-Batiniyah masih lagi mengekal dua sistem pengajian, iaitu sekolah agama rakyat dan sistem pondok. Pertama sekali, sekolah kita bukan bantuan kerajaan SABK. Jadi penerimaan pelajar tu agak terbuka lah, kalau sekolah-sekolah yang SABK ni mungkin dia akan memilih pelajar. Sekarang ni dah ada 3A apa semua boleh terima. Tapi kalau kita masih terbuka asalkan dia nak belajar. Itu yang pertama lah. Jadi ruang itu lebih luas. Jadi itu sebab kalau kita ambil SBK itu dah terbantuk dah sikit di situ. Dan terbantutlah usaha yang usaha yang dimulakan oleh pengasas sekolah untuk Wata Madrasah untuk memberikan ajaran kepada anak bangsa. Itulah. Yang kedua, ibu bapa ialah kalaulah sekolah-sekolah agama juga yang memilih pelajar yang berkelulusan. Jadi mana ibu bapa nak letakkan anak-anak yang tercicir, begitulah. Begitulah. Bisa ada cerita cabaran nak menguruskan bila pelajar ni bukan kata pelajar terpilih. So mungkin ada cabaran tertentu. Cabarannya memang hebat lah. Cabarannya hebat. Gitulah, kita cuma dengan dalam tu kita melihat kepada kita tidaklah boleh melihat kadang-kadang perubahan pelajar tu mendadak. Kadang-kadang memakan masa yang agak panjang sebab dia datang dengan bukan mentaliti nak belajar. Jadi ialah peranan itu cukup hebat lah dengan pelajar gitu. Kemudian asas kita pula pondok, kita belajar mengajar sekolah begini, dia kebanyakan pembelajaran dia mendalam. Itu kalau yang datang tu benar-benar dia ada potensi dan diberikan pelajaran yang cara kita lah, insya-Allah dia akan dah keluar nanti, dia akan baru dari situ akan kita lihat bagaimana perbezaan cara pengajian begini dengan sekolah agama juga. Tapi sekolah agama yang tidak ada sistem pondok. Kita ada sekolah agama, kita juga ada pondok. Kita ada dua. Kita ada sistem kelas, pengajian kelas, dan kita ada pengajian kitab-kitab kuning yang pengajiannya mendasar kepada tajuk-tajuk yang kita ajarlah kepada pelajar. Macam tu lah. Okay, so mungkin Ustaz boleh cerita macam ada teknik tertentu lah untuk kata pelajar yang tak terpilih. Mungkin ada yang nakal sikit ke, mungkin yang kurang cepat lah panggil nak pick up ada keadaan tertentu yang digunakan. Nak kata kaedah tertentu tu saya ingat tak ada lah yang rahsianya pun tak adanya. Cuma kita beri peluang kepada pelajar ni masa. Kita tidak mudah kalau pelajar tu buat kesalahannya kita nak buang kejap apa. Tak adalah, kita berikan ruang masa. Kadang-kadang kita bukanlah turut menghukum. Dan kadang-kadang yang kecil-kecil, contohnya yang kecil-kecil kita tak beritahu ibu bapa pun. Kita mengharapkan pelajar ni akan berubah dengan ilmu dia belajar. Itulah kita berikan masa yang agak, inilah saya kata bagi peluang masa gitu. Sampai ke satu tahap kalau dia tak mau juga, kita terpaksa lah. Kita tak boleh nak buat apa lah yang tu. Cuma ialah pengajian kita sebolehnya kita nak mengekalkan pengajian ni kerana tak ada pengajian yang berbentuk begini. Kerana kita bukan pondok yang baca kitab gitu saja. Kita juga bukanlah sekolah
macam sekolah-sekolah agama biasa. Jadi ada dua ni. Jadi kita nampak keberkesanan dia tu memang alhamdulillah lah. Kebanyakan pelajar-pelajar kita yang ke Mesir kebanyakannya jadi pakai rujuk lah di sana. Cuma kita cuba modernkan pengajian pondok tu dengan sistem sekolah. Gitu kita punya cara pendekatan kita menggunakan buku-buku tu buku-buku lama. Kata buku-buku ada kelas-kelas yang masih menggunakan buku-buku lama yang diajar di pondok, tapi kita hidangkan dengan ada papan hitam, ada kelas. Jadi di situ ilmu lama diberikan nafas baru. Begitulah lebih kurang. Kita tak pergi dah keluar malam, kadang-kadang dia keluar jumpa orang kampung jumpa kita, apa ustaz anak-anak muat keluar. Cuma saya kata begini je lah. Saya kata saya di rumah Allah tak tanya saya. Abang yang jumpa pakcik kena tegur lah, kata. Taatlah go, kata. Dan saya pernah sebut Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan penduduk Sungai Bakap ni pembantu masyarakat di luar sana. Kita kena lihat masyarakat di Sungai Bakap ni ada peranan untuk membantu orang ni yang jadi manusia yang berguna. Nanti dia balik apabila dia berkhidmat dalam masyarakat, kita yang walaupun tidak di dalam pondok, dalam kawasan ni, yang sama-sama membantu untuk memberikan mereka ni, membantulah untuk bagi nasihat. Kamu nanti nak balik kampung, bagi sama begini maknanya. Ni saya kata Allah anugerahkan kepada penduduk Sungai Bakap. Itu yang selalu saya sebut kepada dalam kuliah-kuliah saya kawasan-kawasan. Ada peranan ke? Peranan masyarakat itu perlu. Kerana masyarakat ini seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka peranan sebagai orang yang membantu untuk nak membantu pelajar-pelajar ni belajar berakhlak baik dengan memberi nasihat kalau jumpa apa semua. Jadi kalau dia jadi orang di kampung, tak ada kesaham, bukan setakat di pondok, tapi bahkan masyarakat sendiri. Jadi kita tak akan saling menyalahkan apa sekolah biar anak-anak keluar apa. Tak akan begitu kalau mentaliti kita begitu. Itu sebabnya kalau saya pernah tanya guru, mana pagarnya di sini. Pagarnya di sini. Kalau ada sini ada, tak ada pagar pun tak apa. Tapi kalau di sini tu tak ada, pagarlah 10 lapis pun. Jadi tapi nak dapat di sini ni sebagai pagar di sini ni makan masa lah. Pemula ilmu nahu. Jadi kalau macam pemula nahu ni kita faham lah, kalau kata kita dok faham kereta api kan. Tapi kemungkinan dia cakap api kereta. Jadi kalau kita kata api kereta, kita kena mafhumkan dia kereta api. Apa bahasa Inggeris kan? Station road. Station road kan. Kita kata station ni station jalan. Jadi mestilah kita kena faham mafhum kepada mereka jalan station. Jadi macam itulah yang ana bagi faham gitulah. Jadi banyaklah kalimah-kalimah Arab ni dia banyak macam tu. Tapi kaedah-kaedah ilmu nahwu ni kita kena ilmu sorah ni kita kalau kena kitab ni kita kena berpegang kepada kaedah-kaedah ilmu nahwu sorah. Cuma cara penyampaian kita saja yang nak kena ubah cara sikit supaya anak murid kita mudah faham dan mudah ambil perhatian apa yang kita ajak lah. Dan kemungkinan ada juga kursus-kursus yang dibuat macam kita kata bukan kursus, satu orang panggil apa? Tafaqquhuddin ni, memahamkan agama. Iaitu baru ni ada dibuat di sekolah Amaniyah Permata Ampau Bukit Mentajam. Dia buat untuk seminggu sekali pada hari Ahad. Kemungkinan kami pergi sekali ya. Tentu dia ada satu guru yang datang bukan daripada Aceh.
Dia mai daripada Thailand. Iaitu orang panggil apa? Di sana apa? Sekolah apa? Pondok. Pondok juga ya. Pondok jugalah di Thailand sana. Petani. Petani. Dia mengajak kita Toras, tapi kitab lama dan kitab tu kitab besar sikit lah daripada apa yang kita belajar, supaya kita dapat menambahkan ilmu kita, dan di samping tu kita boleh bagi kepada pelajar kita dengan begitu baik. Kita tak itu orang terpanggil satu majlis tafakuddin, memahami agama. Tafakuddin. Jadi kita kena ambil kira jugalah bab pondok ni. Kalau sekolah pun kita kena ambil kira juga. Kerana dia punya hala tuju dia luas, kerana habis STAM dia boleh melanjut pelajaran ke Mesir, boleh menaik pelajaran ke Madinah, dia boleh bekerja dengan kerajaan macam pejabat tanah ke, pejabat macam kata pejabat keuangan ke, ataupun bank Islam ke, ataupun bank mana bank lah. Saya tengok ada satu pelajar kita, dia habis Madinah, dia tak jadi pendakwah. Wahai dia ambil saluran syariah kan. Habis ni dia boleh terima ni apa bank ni, bank apa depan ni, bank dekat dengan masjid lama tu. Apa orang panggil apa? CIMB. Dia saya ada heran, dia kata kot dia pergi promosi. Rupanya dia telah ambil jawatan di situ sebagai Khani Bank. Dia balik Madinah. Jadi makna luas. Dia punya hala tuju dia tu. Supaya pelajar-pelajar kita ni yang datang ke mana ni, dia maknanya ada objektif dia. Hala tuju dia maknanya ada rasa keyakinan kepada benda-benda yang dia akan dapat ni. Kemungkinan kerajinan dia ada. Yang kedua, dia mai jauh ni dia rasa lain sikit daripada orang yang berdekatan dengan SSC tu, dia tak apa sangat. Kemungkinan macam kita ibarat macam orang ubat lah kan. Macam di baling kan. Hantar dah Pak Haji tu di Burma. Tajam pun tak tahu orang Semija kan. Tapi kita sini banyak tok-tok kita pergi berubat di sana. Jantung ke, sakit lutut ke apa. Ibarat macam tu lah. Kita mengaji ni. Orang yang dekat-dekat ni mungkin dia belajar di lain-lain. Orang yang Sarawak akan datang mai sini, Sabah mai sini. Dan pendek kata sebenarnya Malaysia lah yang datang sini. So apa mungkin ada rahsia dia ke? Kenapa masih berkekal sampai sekarang lah pondok ni? Jadi kita harap pada masa depan ni, kalau kita generasi yang kita ajak ni, kemudian kita harap supaya mereka ni dapat menjadi seorang guru, dan guru yang mursyid dan atau tuan guru boleh mengajak kepada generasi-generasi yang akan datang pula. Dan di samping tu mereka akan dapat menambahkan ilmu lagi kepada diri mereka dan keluarga mereka dan pada masyarakat lah. Mudah-mudahan Islam tu orang kata dia tak akan menurun. Islam itu akan jadi tinggi lah. Kerana Islam yu'la oleh orang lain kan. Islam tu lebih tinggi daripada yang lain. Kita minta macam itulah Islam. Selamat dunia dan akhirat lah. So Ustaz, daripada arwah ni mungkin ada pesanan ke, dia suruh jaga macam mana, suruh urus ke? Jadi kalau ikut macam dia tu, dia minta sambungan lah. Kerja dia tu biar berterusan lah. Jadi kita jadi macam berterusan ni, maknanya daripada kita titik berat kepada kita punya keluarga kita lah. Keluarga sambungan-sambungan lah. Kalau kita kata kita ni sebagai pengetua, sambungan esok mungkin anak kita yang layak untuk menjadi pengetua, ataupun cicit kita, dan sambungan daripada waris-waris yang lain lah, yang berkaitan dengan adik-adik Ustaz Haji Yusof lah. Jangan nampak begitu lah. Betul tak mungkin amalan-amalan dia yang diwariskan pada anak cucu atau anak murid dia? Dia amalan dia apabila kamu belajar, kamu akan ajar orang lain. Itu amalan dia. Apabila kamu dah
belajar, kamu akan mengajar orang lain. Asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu zatu akmam wal habbun zu asfi wal rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa